Sebelum itu, dalam kupasan Capital Selecta oleh Muhammad Natsir, salah seorang pemuka, pemimpin, pernah menjadi Perdana Menteri Negara Persekutuan Indonesia dan juga pemimpin masyumi. Dalam Capital Selecta, beliau menyebut di antara lain tentang ajaran untuk membantras apa yang dinamakan ta'assub, atau seringkali disebut orang dengan istilah fanatik, meskipun tidak begitu tetap perkataan fanatik atau pengganti ta'assub. Jadi dia cuba ulas masa itu, kerana tentunya di Indonesia juga ada tentang kebangkitan kebangsaan ini membawa kepada kefanatikan kaum atau bangsa, dan juga kefahaman kebangsaan yang murni. Tetapi pakailah perkataan fanatik itu, iaitu fanatik dalam segala lapangan, dalam faham, membela kaum dan bangsa. Maknanya membela tanpa mengira asas hak atau keadilan. Dan ini tentunya bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan tentang keperluan kita bedakan di antara kecintaan kepada negeri atau kaum dengan kecintaan kepada prinsip dan jangan zalim. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya. Hadis ini dengan lafaz Ahmad. Ya Rasulullah, aminal asabiyati an yuhibbar rajulu qaumahu. Ya, wahai Rasulullah, adakah tergolong sebagai asabiyah jika seseorang mencintai kaumnya? Qala la. Jawab Rasulullah SAW, tidak. Walakin minal asabiyati an yu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala zulmi. Ini penting kita ingat, ya, yaitu yang dikatakan asabiyah itu adalah saat seseorang itu menolong kaumnya kepada pada perkara yang zalim. Jadi dibezakan mencintai, membantu kaum, mengangkat darjat martabat mereka, tidak ada salah. Tetapi sebaik prinsip keadilan, kebebasan itu dikesamping, dikeremehkan, diketepikan, maka timbullah kezaliman, dan ini ditolak. Sebab itu dalam fahaman kita, saya ingat penting anak-anak muda baca semula Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu. Bahawa Melayu itu terangkat bahasa, sastra, budaya, keilmuan berdasarkan yang disebut tradisi akal, rasionalisme yang dikupas oleh Naqib dalam Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu. Ya, kerana dalam perbahasan dan wacana sekarang ini, kadang-kadang orang dia fikir soal kemelayuan, ya, dan sehinggakan rasuah berbilion itu asalkan Melayu. Saya pernah lagi dalam debat di parlimen, bila saya menegur mengapakah kontrak dan penswastaan diberi kepada beberapa kroni dan berulang orang-orang itu menjadi bilioner dan tidak kepada rakyat terbanyak. Ada teman-teman saya, ya, saya tak sebutlah ada parti mana, ya, tapi saya masih anggap teman, yang kata, Anwar, ini sekongkongnya Melayu jadi bilioner. Mengapa kita harus kritik? Lihat, soal prinsip, soal keadilan, soal kesaksamaan, soal penindasan, soal harga, sama ada bila kita swastakan harga naik, itu tidak dipedulikan. Kerana faham kaum itu mengatasi soal kebenaran, keadilan. Ini saya ingat harus kita perhatikan. Dalam debat-debat kita soal kaum begitu, tak ada masalah. Dan bila Muhammad Natsir sebut tentang asabiyah, tentang fanatik, ta'assub, ini faham ta'assub ini bahaya, ya. Sebab itu saya pernah kupas dulu tentang buku Mu'ta'assibin, golongan ekstrim dan fanatik ini. Dia bawa Islam tetapi ta'assub, faham dia saja, tafsiran dia saja.
ikut parti dia saja, atau kelompok dia saja, atau guru dia saja. Jadi kadang-kadang tidak peduli langsung benar atau palsu, walaupun minggu ini fatwa lain, minggu depan fatwa lain, tetapi kerana ketaksuban itu menyebabkan fahaman mengelirukan. Ini dikupas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi dalam konteks ini kita nak kupas apa dia asabiyah ni. Faham kaum atau perkauman sempit ini disebut asabiyah. Ini yang saya kaitkan dengan hadis sebentar tadi tentang apa dia asabiyah. Tetapi Abu Rahman Ibn Khaldun dalam kitabnya The Muqaddimah, Al-Muqaddimah, ya. Kitab ini maknanya muqaddimah ni muqaddimah pengantar kepada sejarah, ya. Tapi muqaddimah dia saja pun dah tebal betul. Jadi ada kupasan yang saya baca dari tesis PhD sarjana muda kita Ashikin Abdul Halim, ya, yang merumuskan satu hal yang menarik di sini, iaitu tentang asabiyah yang tadi yang disebut mati dalam jahiliyah oleh Rasulullah. Ingat, kadang-kadang kita ini faham kaum Islam, jerit soal Islam, tapi faham perkauman sangat sempit. Kita lupa bahawa kalau kita cuai, Rasulullah SAW menyebut orang yang cakap soal Islam atau Melayu atau Cina atau India ataupun orang putih ataupun Jerman berlebihan sehingga hilang kemanusiaan dan keadilan, dia mati dalam jahiliyah. Sebab itu dia tidak boleh zalim. Nah, dalam mukadimah saya sebutkan tadi, dikupas di antara asabiyah yang dikutuk oleh Islam, iaitu kerana dengan buta tuli mendukung satu kumpulan dan mengenepikan keadilan. Ada banyak contoh-contoh pra-jahiliyah, zaman jahiliyah, pra-Islam tentang kecenderungan begini, ya. Perlawanan kaum antara kabilah dengan kabilah, yang dimenangkan ialah kabilah dia, sama ada salah atau zalim. Itu satu. Ini yang disebut asabiyah jahiliyah. Ibn Khaldun itu membedakan kerana dia mencuba melihat asabiyah yang positif. Ya, ini sekadar esprit de corps. Maknanya ada yang terjemah masa saya di universiti dulu, profesor menyebut semangat kekitaan. Maknanya jaga keluarga, jiran, tetangga, kampung halaman, negeri, kaum, dan untuk mengangkat dan membawa kebaikan dan tidak membawa maksud kezaliman. Jadi asabiyah ini tentulah tidak bercanggah dengan konsep asabiyah yang disebut mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang disebut yang selari dengan kehendak Islam. Jadi dalam mukaddimah itu, teori ini menyebut bahawa dalam kategori peradaban, mula kita bangkitkan soal asabiyah mula-mula daripada Omran Baidawi, masyarakat yang tribe yang mundur dengan semangat baru ini mengangkat dan menjadi satu lebih maju. Dia jadi Omran Hadari. Jadi dia ada dua kategori. Ini dengan semangat asabiyah, maknanya jaga negeri, jaga peraturan. Ini prinsip akhlak ditekankan oleh Ibn Khaldun. Dalam generasi awal, semangat kekitaan, nak bina negara, jaga kepentingan rakyat, jaga akhlak. Ini disebut tadbir urus yang baik, good governance. Tetapi bila timbul generasi kedua dan ketiga, dia dah mula cuai, dia mula terpukau dengan kekayaan. Semua nak tunjuk hebat, nak tunjuk cara yang sangat membazir, dan semua nak kumpul harta dan nak jual beli pengaruh politik masing-masing. Ini bawa kepada keruntuhan. Jadi ingat, teori Ibn Khaldun ini dari Omran Baidawi, nomadic culture, itu naik menjadi Omran Hadari. Itu yang disebut peradaban
yang banyak berkisar di sekitar kota atau negeri. Ini teori ini penting ya. Ibn Khaldun sosiolog Muslim yang memperkenalkan teori ini, kemudian dinukil oleh Toynbee yang membawa tentang cyclical theory of civilization, bahawa putaran peradaban pasang surut peradaban. Tapi asas yang disebut oleh Ibn Khaldun ialah asabiyah. Jadi kita nak sebut tentang masyarakat Melayu ini, kalau dikaitkan dengan asabiyah atau perkauman atau kebangsaan yang pertahankan prinsip keadilan, yang tidak menghina orang lain, yang mau mengangkat martabat bahasa, sastra, budaya, ekonomi mereka dengan cara yang adil dan bijaksana, itu memang diharuskan, malah digalakkan. Yang dibantah adalah bila termasuk kecenderungan kezaliman.